Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, Yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang berhormat ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, yang berusaha ketua-ketua jabatan dan agensi, para pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri, semua tetamu, petugas media dan pemerhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada waktu yang diberkati ini, marilah kita berdoa semoga kebahaduli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah, yang di-Pertuan bagi negeri Terengganu Darul Iman serta segala jajahan takluknya, dan kebahaduli Yang Maha Mulia Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu, agar dilanjutkan usia dalam keafiatan dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, serta dikurniakan petunjuknya untuk terus memayungi negeri Terengganu Darul Iman yang dicintai ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Suruhanjaya Pilihan Raya dan semua para petugas serta semua pihak yang terlibat dalam melancarkan perjalanan Pilihan Raya Umum ke-15 baru-baru ini. Tahniah kepada calon-calon yang telah diberikan kemenangan. Semoga semuanya dapat melaksanakan tanggungjawab demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Terima kasih juga kepada semua agensi, badan sukarela dan petugas barisan hadapan bencana atas kesiapsiagaan untuk memastikan keselamatan rakyat dan kesejahteraan negeri ini senantiasa ada dalam menghadapi situasi banjir. Pada pagi ini, saya memohon untuk membentangkan di Dewan ini enakmen perbekalan tahun 2023 bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2023. Butiran lengkap enakmen ini adalah seperti yang terkandung dalam buku Belanjawan 2023 Terengganu Darul Iman. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, pertumbuhan ekonomi dunia sehingga 5.7% pada tahun 2021 turut memberi tempias kepada Malaysia apabila mencapai pertumbuhan sehingga 3.1% berbanding penguncupan 5.5% pada tahun sebelumnya. Namun begitu, perkembangan ini dijangkakan bakal menurun pada tahun ini, mengambil kira faktor konflik Eropah Timur yang masih berpanjangan, sekatan ke atas Rusia, langkah sifar COVID-19 di China, dan dasar monetari yang lebih ketat di Amerika Syarikat yang secara langsung telah mengganggu aliran bekalan dan permintaan serta meningkatkan harga makanan dan tenaga di peringkat global. Selain daripada itu juga, purata harga minyak mentah Brent diunjurkan bakal meningkat antara 100 US dollar ke 110 US dollar setong pada tahun ini, berbanding 75 US dollar setong pada tahun 2021. Bagi negeri Terengganu pula, kita tersenarai sebagai top 3 dengan izin apabila ekonomi kita bertumbuh positif dan melepasi paras nasional. Pertumbuhan ini sangat bermakna setelah negeri kita mengalami kemerosotan ekonomi sehingga 5.7% pada tahun 2020 akibat pandemik COVID-19 dan PKP yang dilaksanakan di seluruh negara. Sumbangan terbesar pertumbuhan ini adalah diperolehi daripada sektor perkhidmatan dan pembuatan, masing-masing dengan nilai 18.1 bilion ringgit dan 13 bilion ringgit, yang didorong oleh subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi, perkhidmatan kerajaan serta produk petroleum, kimia, getah dan plastik. Alhamdulillah, hampir semua sektor ekonomi Terengganu merekodkan pertumbuhan positif dengan sektor pembuatan dan sektor pelombongan dan pengkuarian
mencatatkan pertumbuhan paling memberangsangkan, iaitu masing-masing daripada negatif 94% dan negatif 12.5% pada tahun 2020 kepada 9.5% dan 3.5% pada tahun 2021. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin berkongsi beberapa statistik penting mengenai pencapaian negeri kita bagi meraihkannya di Dewan ini dengan ahli-ahli yang berhormat sekalian. Kerana pencapaian ini adalah kejayaan kita secara bersama. Alhamdulillah, pada tahun 2021, KDNK kita telah berkembang kepada 3.6%. Perubahan peratusan tahunan KDNK ini terus bertambah baik daripada kedudukan ke-13 pada tahun 2018 kepada kedudukan ke-11 pada tahun 2019, ke-9 pada tahun 2020 dan ke-3 pada tahun 2021. Jumlah pelaburan kita pula meningkat daripada 0.86 bilion ringgit pada tahun 2019 kepada 2.95 bilion ringgit pada tahun 2020 dan 3.87 bilion ringgit pada tahun 2021. Di samping itu, nilai ekspor dan import barangan di pintu keluar dan masuk negeri kita juga meningkat kepada 20.9 bilion ringgit dan 3.78 bilion ringgit masing-masing pada tahun 2021. Menjadikan imbangan perdagangan bertambah sebanyak 64% kepada 17.12 bilion ringgit berbanding 10.43 bilion ringgit pada tahun 2020. Mengenai KDNK sektor pertanian yang dilaporkan menurun marginal sebanyak 1.6%, suka saya jelaskan bahawa ianya telah dipengaruhi oleh penyusutan dalam pengeluaran komoditi kelapa sawit yang berkait dengan polisi pengambilan pekerja asing yang merupakan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Adapun begitu, sebenarnya pertumbuhan subsektor ternakan dan tanaman lain seperti tanaman makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan adalah kekal positif dan menunjukkan prestasi yang memberangsangkan selari dengan tumpuan dalam Pelan Strategik Pertanian Terengganu 2019-2023. Selain itu, negeri kita juga tersenarai sebagai antara negeri yang paling ramai dikunjungi pelancong dari seluruh negara, iaitu seramai 1.14 juta orang. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, pada tahun 2019, kadar pengangguran kita berjaya diturunkan di bawah 4.0%, iaitu kepada 3.5% dan menghampiri paras nasional. Pada tahun 2020 dan 2021 semasa era pandemik, kadar yang direkodkan ialah 4.1% dan kemudiannya turun kepada 4.0%, iaitu lebih baik daripada paras nasional. Keadaan pengangguran di negeri kita adalah lebih baik berbanding negeri-negeri lain apabila berada di kedudukan ketiga pada tahun 2018, keempat pada tahun 2019, ke-9 pada tahun 2020 dan ke-10 pada tahun 2021 dalam senarai kadar pengangguran tertinggi. Data ini adalah refleksi keberhasilan usaha oleh pelbagai pihak di negeri ini apabila berjaya mendapatkan penempatan pekerjaan untuk 21,977 orang sehingga akhir tahun lalu, termasuklah seramai sebanyak 8,397 peluang pekerjaan yang tersedia menerusi 55 projek pelaburan sejak tahun 2018. Malah dari Januari hingga November tahun ini pula, terdapat 23,525 kekosongan jawatan aktif di Terengganu yang boleh diisi oleh rakyat kita semua. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, ini bermaksud sebenarnya kita sudah berjaya meningkatkan tahap ekonomi dan sosioekonomi di negeri kita ini kepada yang lebih baik berbanding tahun-tahun sebelum ini.
Justru tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada semua. Bergerak ke hadapan ini, tanggungjawab yang lebih berat dan cabaran yang lebih besar perlu kita pikul dan hadapi bersama-sama untuk memacu Terengganu berdaya tahan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, ekonomi negeri kita dijangka terus mengukuh dan berkembang antara 3.5 hingga 4.5% pada tahun 2022 dan menyederhana antara 2.4 hingga 3.4% pada tahun 2023 selari dengan situasi ekonomi global dan nasional seperti yang dijelaskan sebelum ini. Pada tahun hadapan juga, kerajaan negeri komited untuk memastikan sektor pertanian kita kembali tumbuh positif antara 3.4 hingga 4.4%. Kadar pengangguran pula diunjurkan berada dalam jolat antara 3.7 hingga 3.9% pada tahun ini dan pada tahun hadapan. Justru, kita mesti berfokus dan berstrategi dalam menstabilkan permintaan domestik, merancangkan sektor pertanian dan industri pelancongan, menghasilkan impak yang tinggi daripada pelaksanaan projek infrastruktur serta memampankan ekspor supaya kita dapat mendepani potensi kejutan luaran, memperbaik taraf hidup rakyat dan memperteguh keyakinan perniagaan, seterusnya menjadikan negeri kita berdaya tahan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi tahun 2023, kerajaan negeri akan membelanjakan sejumlah 1.991 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus, 500 juta ringgit untuk perbelanjaan pembangunan dan 30 juta ringgit untuk perbelanjaan bekalan air. Di bawah perbelanjaan mengurus, sebanyak 93.13 juta ringgit diperuntukkan bagi perbelanjaan tanggungan dan 1.897 bilion ringgit bagi perbelanjaan bekalan, iaitu sebanyak 271.65 juta ringgit untuk emolumen, 249.17 juta ringgit untuk perkhidmatan dan bekalan, 25.94 juta ringgit untuk aset, 1.35 bilion ringgit untuk pemberian dan kenaan bayaran tetap dan 1 juta ringgit untuk lain-lain. Di bawah komponen pemberian dan kenaan bayaran tetap, sejumlah 500 juta ringgit dicarum ke kumpulan wang pembangunan, 250 juta ringgit bagi pemberian kepada pihak berkuasa tempatan, badan berkanun dan pelbagai agensi, 200 juta ringgit bagi pemberian kepada jabatan-jabatan kerajaan dan 400 juta ringgit bagi program-program perkhidmatan, pelbagai perkhidmatan di bawah pejabat suasana kerajaan. Di bawah perbelanjaan pembangunan pula, sebanyak 417.7 juta ringgit atau 79% diperuntukkan untuk sektor sosial, merangkumi pendidikan, infrastruktur dan kemudahan awam, termasuk bekalan air, pembangunan bandar dan luar bandar, serta sukan dan perumahan. 85.04 juta ringgit atau 16% untuk sektor pentadbiran, merangkumi teknologi maklumat, pentadbiran am serta projek khas dan projek penting luar jangka, dan 27.23 juta ringgit atau 5% untuk sektor ekonomi, merangkumi pertanian, pelancongan dan industri makro, kecil dan sederhana. Manakala bagi hasil pula, kerajaan negeri menganggarkan sejumlah 1.810 bilion ringgit, iaitu sebanyak 65.17 juta ringgit daripada hasil cukai, 135.59 juta ringgit daripada hasil bukan cukai dan 1.609 bilion ringgit daripada terimaan bukan hasil, termasuk dana khas kerajaan persekutuan, iaitu bayaran hasil petroleum. Walaupun belanjawan ini dirangka berasaskan harga minyak mentah Brent yang dijangka mencatat purata lebih rendah antara 90 US dollar setong pada tahun 2023 berbanding 100 US dollar setong pada tahun ini. Namun keputusan ini mengembangkan belanjawan 2023 ini
melebihi 20% berbanding tahun 2022, adalah dibuat bagi menjamin ekonomi negeri ini dapat terus bertumbuh mampan dan tahap sosioekonomi penduduk juga bertambah baik menerusi dasar, projek dan program yang akan dilaksanakan. Setelah mengambil kira realiti semasa dan prospek masa hadapan, cabaran dan peluang serta keperluan dan kemampuan kita, saya ingin menggariskan 3 teras sebagai pendekatan dalam melaksanakan Belanjawan 2023 ini, iaitu yang pertama, menyantuni rakyat, kedua, memacu ekonomi, dan ketiga, melestarikan pembangunan. Teras yang pertama itu rakyat disantuni, Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat. Kita mesti membangunkan sebuah masyarakat yang berjati diri, mempunyai keupayaan kendiri dan menyumbang produktiviti untuk kesejahteraan kita bersama. Kerajaan negeri akan sentiasa menyantuni rakyat supaya meningkatkan penghayatan Islam, meneruskan kecemerlangan pendidikan, mengukuhkan institusi keluarga dan mendapatkan keperluan hidup. Justru bagi memakmurkan masjid sebagai one-stop center dengan izin sebagai aktiviti ibadah, keilmuan dan kemasyarakatan dengan izin, sebanyak RM640,000 diperuntukkan. Sebuah masjid di setiap DUN akan dipilih bagi merealisasikan program ini. Selain memperuntukkan sebanyak RM45 juta untuk menyelenggara serta menaik taraf masjid dan surau di seluruh negeri, sebanyak RM20 juta lagi diperuntukkan bagi meneruskan pembinaan 8 buah masjid baru di 6 daerah, iaitu Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Dungun dan Kemaman. Kerajaan negeri juga merancang untuk memulakan pembinaan sebuah lagi masjid baru pada tahun hadapan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, Imam dan Bilal adalah antara individu yang penting dalam memastikan masjid dan surau kita sentiasa diimarahkan. Justru sebagai penghargaan, saya mengumumkan pemberian tunai one-off bernilai RM200 kepada 200 orang imam dan bilal skim mubalik dan menaikkan allowance hampir 1,000 orang imam dan bilal di negeri ini sebanyak RM100 sebulan bagi yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Alhamdulillah, jujur saya katakan bahawa terasa benar semaraknya program dakwah sepanjang tahun ini sesuai dengan pengisytiharannya sebagai tahun semarak dakwah. Banyak sekali aktiviti yang telah dilaksanakan, antaranya Qiyamul Lail Perdana, Kembara Dakwah, Selebriti Bersama Da'i, Himpunan Da'i Nusantara, Karnival TMBS di setiap DUN. Saya percaya usaha gigih yang digerakkan oleh Yang Berhormat Haji Muhammad Noor dan agensi di bawahnya, antaranya OBDI, Doa dan IMIT, akan menatijahkan impak yang besar untuk kita semua. Bagi memantapkan kegiatan dakwah dan pelaksanaan syariah, serta menyuburkan aktiviti keilmuan di negeri kita juga, kerajaan negeri akan menganjurkan ijtima' ulama' sedunia dengan peruntukan sebanyak RM250,000. Kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak RM5 juta bagi pembinaan premis baru Mahkamah Tinggi Syariah Daerah Kemaman dan sebanyak RM2 juta lagi untuk kerja-kerja awal pembinaan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Setiu. Selain itu, bilangan pegawai penguatkuasa syariah di setiap DUN juga akan ditambah bagi meningkatkan keberkesanan penguatkuasaannya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, program Itqan Insani yang telah dibangunkan modulnya sebelum ini akan menjadi induk kepada semua program pembangunan insan di negeri kita. Justru bagi menjayakannya, maka sebanyak RM1 juta diperuntukkan, manakala sebanyak RM1.25 juta lagi bagi program transformasi minda dan pelbagai lagi kursus untuk memperkasa modal insan dalam kalangan penjawat awam.
Program Generasi Islah Falah Terengganu GIFT dan Fitiah Terengganu Fatih juga akan diteruskan bagi membangunkan saksiah dan kepimpinan golongan remaja. Sebanyak 4 juta ringgit diperuntukkan kepada Akademi Kepimpinan Al-Fatih Terengganu. Bagi melaksanakan program pembangunan belia secara menyeluruh bermula seawal usia 11 tahun menerusi program Generasi Muda Terengganu Sejahtera bersama UBSNT. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, penubuhan seridi dan semidi mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Sehingga kini 11 buah seridi dan sebuah semidi telah ditubuhkan dengan jumlah murid seramai 1,658 orang dan 152 orang guru. Susulan itu, sebanyak 11 juta ringgit lagi diperuntukkan bagi pembinaan seridi seberang Takir dan semidi Ajil yang baru, dan sebanyak 23 juta ringgit pula diperuntukkan untuk mengoperasikan semua seridi dan semidi. Selain memperuntukkan sebanyak 35 juta ringgit sebagai bantuan per kapita untuk sekolah agama yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Kerajaan negeri juga akan mewujudkan tabung pendidikan Islam negeri Terengganu yang sasarannya adalah 1 juta ringgit. Justru saya mengalu-alukan semua GLC, pihak swasta dan orang awam untuk turut menyumbang kepada tabung ini. Semua ini demi menjamin kecemerlangan anak-anak kita dalam kedua-dua kurikulum diniyah dan kebangsaan. Saya berharap Yang Berhormat Datuk Haji Satiful Bahari dan seluruh pasukan kerja beliau, terutamanya Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu dan JPIN, Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu, dapat memberikan perhatian serius untuk menjayakan agenda yang penting ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebagai penghargaan kepada lebih 3,200 orang guru pendidikan Islam dan Al-Quran, penerima skim Mus'ab bin Umair dan skim Al-Ghazali, dengan ini saya mengumumkan tambahan khas allowance bulanan 2023 sebanyak RM50 yang melibatkan peruntukan berjumlah 15 juta ringgit. Selain 2 pusat pengajian Al-Quran Braille yang sedang beroperasi di Paka dan Besut untuk golongan OKU penglihatan, Kerajaan negeri juga akan mewujudkan pusat pengajian Islam dan Al-Quran bagi memenuhi keperluan golongan OKU, Pekak dan Bisu. Kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak 6 juta ringgit bagi kerja-kerja awal pembinaan bangunan baru Sekolah Menengah Imtiaz Marang dan 4 juta ringgit bagi kerja-kerja ubah suai bangunan Quarters Kompleks Custom Kenyir sebagai kampus sementara KQT dan penyediaan kemudahan infrastruktur asas bagi kampus utama KQT di Durian, Mentangau, Dungun. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, saya ingin mengumumkan berita baik buat anak-anak kita untuk pendidikan mereka. Pertama, kadar baru sumbangan tabung pendidikan menerusi skim Permata Sejahtera dinaikkan, iaitu RM200 bagi anak pertama dan kedua, RM300 bagi anak ketiga dan kelima, dan RM500 bagi anak ke-6 hingga ke-10. Kedua, pemberian tunai one-off bernilai RM110 sebagai pitih belanja kepada lebih 86,000 murid sekolah rendah dan menengah yang layak. Ketiga, pemberian bantuan bernilai RM100 menerusi voucher pelajar sejahtera untuk semua calon SPM, STPM dan STAM bagi pembelian buku dan alat tulis. Keempat, penyediaan dana berjumlah RM5 juta bagi tabung siswa pelajar untuk membiayai yuran pengajian peringkat ijazah pertama di dalam dan luar negara bagi yang layak. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, supaya kesejahteraan institusi keluarga dapat terus diperkukuh, sebanyak RM4 juta diperuntukkan bagi melaksanakan program Walimatul Urus Perdana, program pasca perkahwinan, perkhidmatan sokongan psikososial dan kesihatan mental
serta program pembangunan wanita. Di samping itu, sebanyak RM300,000 lagi diperuntukkan bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Khusus untuk melindungi hak, membangunkan ekonomi, mempromosikan sosial budaya dan pencapaian golongan wanita pula. Kerajaan negeri menerusi uswah dan akan melaksanakan program Suara Hati Wanita Terengganu, program Inspirasi Suri Sejahtera, Karnival Orang Puang Terengganu dan Terengganu Hijab Day, serta komited menjayakan Pelan Dasar Wanita Terengganu 2030 yang dilancarkan baru-baru ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, khusus untuk wanita yang baru melahirkan anak, dengan ini diumumkan baucer pakej berpantang bernilai RM200 bagi penjagaan selepas bersalin. Bantuan ini dijangka akan memberi manfaat kepada sekitar 5,000 orang wanita yang layak. Untuk warga emas pula, pemberian pencen rakyat bernilai RM600 juga akan diteruskan dengan peruntukan berjumlah RM15 juta bagi memberi manfaat kepada lebih 25,000 orang penerima. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi memastikan penduduk kita mendapat perkhidmatan kesihatan yang baik, program Kad Sejahtera akan diteruskan dengan penambahan jumlah penerima kepada 25,000 orang pada tahun hadapan. Sebanyak RM4 juta lagi diperuntukkan bagi program wad kelas 3 percuma di semua hospital kerajaan di negeri ini. Selain itu, sebanyak RM50,000 diperuntukkan bagi program kesihatan mental dan perkhidmatan kaunseling bergerak ke setiap DUN, dan RM300,000 lagi bagi program pemeriksaan mamogram dan pap smear secara percuma untuk wanita yang berumur 35 tahun ke atas. Kerajaan negeri juga sedang mengkaji untuk melaksanakan program saringan kesihatan percuma untuk golongan lelaki. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kecemerlangan sukan kita akan terus diperhebat. Kemarahan Sang Penyu hingga ke peringkat akhir dan dinobatkan sebagai naib juara Piala FA pada September lalu merupakan sebuah kejayaan yang sangat membanggakan. Lebih manis, untuk musim hadapan, skuad Terengganu ini akan bertarung di peringkat lebih tinggi, iaitu saingan AFC selepas muncul naib juara Liga Super 2022. Tahniah juga atas prestasi cemerlang atlet kita sehingga muncul sebagai naib juara keseluruhan Sukma 2022 baru-baru ini, apabila berjaya merangkul 64 emas, 49 perak dan 56 gangsa, melebihi sasaran awal. Inilah hasil kesungguhan para atlet dan kontingen kita. Sabar saya ucapkan kepada semua atlet. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada Yang Berhormat Wan Sukairi, Barisan Pengurusan dan Kejurulatihan TFC, serta Ketua Kontingen Terengganu dan Majlis Sukan Negeri Terengganu atas kejayaan ini. Bagi merealisasikan kontingen Terengganu muncul sebagai juara keseluruhan Sukma 2024, sebanyak RM14.5 juta diperuntukkan bagi persediaan awal, dan kerajaan negeri juga bersetuju untuk menganjurkan Kejohanan Sukan Terengganu atau Sutra pada tahun hadapan dengan memilih daerah Dungun sebagai tuan rumah. Peruntukan sebanyak RM600,000 pula disediakan untuk melaksanakan program perlombaan berbasikal jelajah Terengganu, iaitu Tour Gatih di Terengganu. Berita gembira buat orang muda, sebanyak RM4.9 juta disediakan untuk menyelenggara dan membina kemudahan-kemudahan sukan di setiap daerah, terutamanya gelanggang futsal dan padang bola sepak. Semoga semua pusat yang ada ini dan kemudahan-kemudahan ini dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, kita memperuntukkan sebanyak RM1.38 juta untuk bantuan pengurusan badan belia, sambutan Hari Belia dan Anugerah Belia. Sebanyak RM1 juta lagi disediakan khusus untuk membantu pengurusan NGO
bagi melaksanakan program-program berimpak tinggi di negeri ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi menyokong sara hidup golongan belia dan mahasiswa daripada isi rumah berpendapatan rendah. Dengan ini saya mengumumkan pemberian tunai one-off bernilai RM150 yang dijangkakan akan memberi manfaat kepada lebih 160,000 orang. Pemberian bantuan lesen motosikal juga akan terus diteruskan untuk memberi manfaat kepada lebih 15,000 orang belia yang layak. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri sentiasa komited untuk memastikan penduduk kita mendapat pekerjaan. Selepas merintis penubuhan THRDC sebelum ini, sekali lagi kerajaan negeri terkedepan apabila berjaya menubuhkan urus setia pekerjaan negeri Terengganu UPNT pada tahun lalu, melibatkan keanggotaan lebih 30 agensi kerajaan, majikan, pemain industri serta pusat pendidikan dan latihan. Alhamdulillah, dari Januari hingga Ogos tahun ini, sebanyak 1,766 penempatan pekerjaan telah berjaya diusahakan. Saya percaya tugas yang berat yang digalas oleh Yang Berhormat Haji Muhammad Nur Khuzaini ini hanya mampu berhasil dengan penglibatan daripada seluruh jentera di bawah kepimpinan beliau. Justru sebanyak RM1 juta diperuntukkan bagi meneruskan pelbagai inisiatif di bawah pembangunan sumber manusia negeri Terengganu, termasuk kelestarian, kerjaya dan penempatan pekerjaan seperti program outreach kesejahteraan pekerjaan rakyat negeri Terengganu. Sebanyak RM1 juta lagi diperuntukkan bagi meneruskan program Home Manager dengan izin yang menyediakan peluang pekerjaan untuk kaum wanita. Menerusi kerjasama YPKT dan THRDC pula, kerajaan negeri akan menyelia peluang dan penempatan pekerjaan, terutamanya untuk golongan ibu tunggal dan OKU. Untuk sekitar 25,000 orang ibu tunggal dan OKU yang layak di negeri ini. Dengan ini saya mengumumkan pemberian tunai one-off bernilai RM200 bagi menyokong sara hidup golongan ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, program persediaan alam pekerjaan belia akan dilaksanakan melibatkan mahasiswa tahun akhir dan graduan baharu untuk meningkatkan kebolehpasaran dan mempersiapkan mental dan emosi golongan ini sebelum memasuki alam pekerjaan yang sebenar. Berita baik yang ingin saya kongsikan juga dengan anak-anak muda kita. Kerajaan negeri bersetuju menyediakan bantuan bernilai RM300 menerusi skim latihan graduan sejahtera bagi menyokong graduan yang layak untuk mengikuti latihan pembangunan kerjaya. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi mengimbangi penawaran dengan permintaan rumah di negeri ini, suka saya maklumkan bahawa kini terdapat 3,174 unit rumah melibatkan 23 projek perumahan kerajaan dan swasta sedang dalam pembinaan dan dijangka akan disiapkan sehingga tahun hadapan. Sebahagian besarnya adalah kategori rumah mampu milik atau RMM. Dalam meningkatkan akses kepada pembiayaan patuh syariah pula, sebanyak RM30 juta diperuntukkan bagi skim pinjaman perumahan Terengganu Air Rahman. Skim ini telah memberi manfaat kepada 323 pemohon pada tahun lepas dan 320 pemohon pada tahun ini. Sebagai sokongan kepada individu bujang dan ibu tunggal untuk mendapatkan rumah mampu milik dan pembiayaan Air Rahman, kuota sebanyak 10% diperuntukkan khusus untuk golongan ini. Tidak cukup dengan itu, saya difahamkan bahawa Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Alias juga telah mengarahkan agensi berkaitan di bawah beliau untuk memantau dan merancang sesuatu mengenai projek perumahan terbengkalai dan unit rumah yang tidak terjual supaya ia dapat memberi manfaat juga kepada penduduk kita. Syabas saya ucapkan atas inisiatif berimpak tinggi
yang telah dan akan dilaksanakan ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri amat prihatin dengan peningkatan kos sara hidup pada masa ini. Justru dengan ini saya mengumumkan pemberian tunai one-off sebanyak RM150 bagi membantu sekitar 2,600 orang pengawal keselamatan sebagai sokongan untuk menyara kehidupan mereka. Bagi memantapkan pentadbiran, JPKK pula sekaligus sekaligus meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan negeri dalam menyantuni rakyat. Sebanyak RM5.5 juta diperuntukkan bagi membiayai pembelian peralatan kerja untuk JPKK. Selain itu, pemberian tunai one-off bernilai RM300 bagi membantu isi rumah miskin juga akan diteruskan, melibatkan semua kaum, Melayu, Cina, India, Siam dan sebagainya untuk menyambut perayaan penting masing-masing. Dianggarkan lebih 170,000 isi rumah akan menerima manfaat daripada bantuan ini. Kerajaan negeri juga bersetuju untuk menyediakan peruntukan RM5 juta bagi dana Yayasan Darul Iman YDI yang telah saya umumkan penubuhannya pada tahun lalu. Sekali lagi saya mengajak semua pihak untuk sama-sama menyumbang pada tabung ini bagi merancangkan lagi program bantuan kebajikan kepada rakyat. Mengenai inisiatif kebajikan ini, saya akui bahawa masih ada perkara yang perlu ditambah baik. Namun, dapatan daripada beberapa tinjauan dan kajian yang dilaksanakan oleh tesis dan beberapa universiti awam menunjukkan bahawa rakyat kita berpuas hati dengan pengenalan dan pelaksanaannya oleh kerajaan negeri. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Haji Hanafiah dan seluruh warga kerja beliau dalam menjalankan tugas menjaga kebajikan rakyat ini. Teras yang kedua, ekonomi dipacu. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, dalam memperkukuh pertumbuhan dan memperbesar saiz ekonomi negeri kita, kerajaan negeri akan memberikan lebih tumpuan kepada sektor pertanian, industri pelancongan, pembangunan pelaburan dan aktiviti perniagaan bagi memangkin penjanaan ekonomi. Dengan ini saya mengumumkan peruntukan berjumlah RM15 juta untuk melaksanakan projek-projek berimpak tinggi yang memberi kesan langsung kepada peningkatan sosioekonomi penduduk setempat. Projek yang akan dilaksanakan ini melibatkan penyediaan kemudahan komersial di luar bandar, penaik tarafan tempat tumpuan pelancong, penambahbaikan premis perniagaan dan penyediaan kawasan kegiatan ekonomi baharu untuk para usahawan. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, isu keselamatan makanan, terutamanya aspek pengeluaran dan bekalan makanan adalah sangat penting untuk diberikan perhatian. Tahniah saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Azman dan seluruh warga kerja di bawah teraju beliau serta warga tani sekalian kerana berjaya meningkatkan tahap sara diri SSL padi negeri kita kepada 55.8% pada tahun 2021 berbanding hanya 43% pada tahun 2018. Saya percaya kita dapat mencapai sasaran 60% pada tahun depan, insya-Allah. Justru dengan diperuntukkan sebanyak RM29.18 juta bagi melaksanakan pelbagai program dan projek untuk meningkatkan nilai ditambah sektor pertanian. Bagi subsektor tanaman, kerajaan negeri akan meneruskan projek pembangunan padi, melibatkan penyelenggaraan tali air dan kemudahan kesuburan tanah sawah, serta pembangunan infrastruktur tanah terbiar. Selain itu, infrastruktur kawasan luar jelapang padi, terutama di kampung Jelapang, Setiu, juga akan dinaik taraf secara berperingkat dengan peruntukan sebanyak sehingga RM5 juta pada tahun hadapan. Kerajaan negeri juga akan mewujudkan Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM untuk golongan belia di Telaga Papan, Setiu. Di samping menaik taraf infrastruktur asas 5 buah TKPM sedia ada. Selain itu,
Pembangunan jalan pertanian dan program CSR tani juga akan diteruskan. Fokus subsektor peternakan pula ialah kepada pembangunan terpadang ragut di seluruh negeri, hab lembu sado, kambing tenusu dan juru suntik pemandian beradas yang juga akan menjana peluang pekerjaan baru khususnya untuk golongan belia. CSR ternakan juga diperkenalkan berfokus kepada pembangunan padang ragut menerusi kolaborasi antara jawatan bersama komuniti peserta padang ragut. Untuk memperkaya sumber marin, subsektor perikanan akan meneruskan projek pembinaan dan melabuh tukun tiruan, melabuh unjam, pelepasan benih ke perairan umum dan konservasi penyu, termasuk membeli semula telur penyu daripada pemajak. Program pembersihan tukun-tukun tiruan yang telah dilabuhkan juga akan dilaksanakan dengan kerjasama penyelam berpengalaman bagi mengoptimumkan fungsinya sebagai rumah ikan serta penghalang pukat tunda. Selain dari menyediakan bantuan peralatan kepada nelayan kecil, kerja-kerja penggurukan di kawasan pelabuhan LKIM Cendering, Kuala Terengganu juga akan dilaksanakan bagi membantu para nelayan meningkatkan jumlah pendaratan ikan di negeri kita ini. Di samping memperluas skop pelaksanaan program-program bantuan input, mekanisasi dan peralatan, kerajaan negeri juga akan meneruskan kemudahan pembiayaan patuh syariah, iaitu skim bantuan modal tani untuk warga tani, terutamanya daripada kumpulan B40 dan tabung bencana pertanian untuk membantu warga tani dalam berdepan dengan ketidaktentuan iklim, kemunculan penyakit baru dan serangan musuh tanaman. Pada hari ini juga, saya ingin mengumumkan pemberian tunai one-off bernilai RM150 kepada lebih 20,000 petani, penternak dan nelayan yang layak bagi menyokong sara hidup golongan ini. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi memastikan industri pelancongan di negeri kita terus berkembang dan menarik lebih ramai pelancong, sebanyak RM4.5 juta diperuntukkan untuk melaksanakan program-program galakan pelancongan. Antaranya ialah program menjadikan Terengganu sebagai hub edu-tourism dengan izin, penganjuran aktiviti air di sepanjang Sungai Terengganu dan penambahan produk rekreasi perkhemahan seperti pusat karavan. Kerajaan negeri juga akan memperkenalkan Geran Pelancongan Darul Iman GPDI untuk penggiat pelancongan di negeri ini. Sebanyak RM2 juta lagi diperuntukkan bagi memperkasa produk pelancongan di setiap daerah, melibatkan kawasan Community Based Tourism CBT dengan izin dan pulau-pulau di negeri kita, antaranya dengan menambah baik fasiliti bagi day trip di Pulau Perhentian, Pulau Redang dan Pulau Kapas sebagai day trip center dengan izin. Selain itu, sebanyak RM1 juta diperuntukkan bagi menambah baik dan menjenamakan semula Kenyek Island Hopping dengan izin yang bakal menjadi salah satu tarikan baharu. Pada kesempatan ini juga, syabas saya ucapkan kepada semua agensi, pengusaha dan penggiat industri pelancongan di negeri ini atas kejayaan merangkul 7 anugerah di 6th Annual Malaysia Tourism Council Gold Awards 2022 yang diadakan di Kuching, Sarawak baru-baru ini. Tahniah Yang Berhormat Haji Arifin. Sebagai penghargaan dan menyokong sara hidup lebih 1,500 orang pekerja industri pelancongan di negeri ini, justru saya mengumumkan pemberian one-off bernilai RM150 kepada yang layak. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, untuk makluman semua, sehingga Oktober tahun ini, nilai pelaburan kita telah mencecah RM3.76 bilion dan lebih 3,000 peluang pekerjaan tersedia menerusi projek-projek yang direalisasikan, komited dan berpotensi hasil kerjasama erat antara kerajaan negeri dan ECERDC.
Selain itu, pada tahun ini juga kita berjaya melaksanakan Maida Invest Series Terengganu. Majlis menandatangani MOU antara Eastern Steel Sdn Bhd dengan UMT, UCTATI dan TESDAC serta Terengganu OGSC Roadshow 2022 dengan kerjasama Malaysia Petroleum Resource Corporation. Sekalung pergagaan saya tujukan kepada Yang Berhormat Mulia Datuk Haji Tengku Hassan dan seluruh pasukan kerja beliau, terutamanya di unit perancang ekonomi negeri. Justru bagi merancangkan lagi program galakan dan promosi pelaburan, peruntukan sebanyak RM250,000 disediakan, termasuklah untuk menyediakan bahan yang mengandungi maklumat mengenai prospek, dasar dan insentif pelaburan di negeri kita, menyertai misi-misi pelaburan bersama Maida, mengalu-alukan kehadiran pelabur asing dan tempatan, menganjurkan seminar, persidangan dan eksposisi, serta mengoptimumkan pengiklanan termasuklah di media sosial. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, golongan belia kita perlu didorong untuk menceburi bidang keusahawanan dan usahawan baru pula mesti diberikan sokongan. Justru sebanyak RM350,000 diperuntukkan bagi melaksanakan program transformasi minda, menambah baik sistem pengurusan kompetensi sahabat usahawan Terengganu serta meningkatkan inovasi dan meluaskan pasaran produk tempatan menerusi kolaborasi dengan universiti tempatan dan penganjuran Terengganu Showcase dengan peruntukan sebanyak RM225,000 khusus bagi membantu PKMS di negeri kita. Selain dari itu, peruntukan berjumlah RM1.3 juta pula disediakan untuk menaik taraf premis perniagaan di kawasan tumpuan orang ramai dan kemudahan di Bukit Bubus Paragliding Park, membina inkubator industri desa di kawasan perindustrian Gong Medang 2, Besut, dan menyediakan tapak food truck dengan izin di daerah-daerah. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, suka juga untuk saya mengumumkan bahawa kerajaan negeri bersetuju memperuntukkan dana sebanyak RM2 juta bagi geran tunas usahawan, iaitu bantuan modal bernilai antara RM3,000 hingga RM5,000 kepada para belia yang serius mahu menjalankan perniagaan. Selain daripada itu, bantuan dalam bentuk tunai dan peralatan bernilai antara RM500 hingga RM1,000 pula akan diberikan bagi menyokong pemulihan lebih 3,000 peniaga kecil dan penjaja dalam mendepani situasi ekonomi yang tidak menentu pada masa ini. Bagi membantu para usahawan pula, kerajaan negeri menjamin ketersediaan dana berjumlah RM10 juta setahun menerusi tabung usahawan Terengganu Sejahtera Tugas untuk tujuan pemberian pinjaman, pembangunan perniagaan dan promosi produk. Teras yang ketiga, pembangunan di Lestari. Datuk Yang Dipertua dan ahli-ahli yang berhormat, pembangunan yang dilaksanakan di negeri kita mestilah bertujuan untuk memenuhi keperluan fizikal dan sosial penduduk. Pada masa yang sama, alam sekitar juga mesti dilindungi supaya tidak menjejaskan sumber untuk keperluan generasi masa hadapan. Demi kesejahteraan penduduk, kerajaan negeri bersetuju menambah peruntukan bagi projek-projek kecil di peringkat DUN kepada RM32 juta untuk melaksanakan pembangunan berkaitan infrastruktur, kemudahan awam dan sosioekonomi setempat. Supaya penggunaan domestik, komersial dan industri mendapat air yang berkualiti dan tidak mengalami gangguan bekalan pula, sebanyak RM108 juta diperuntukkan bagi meneruskan projek bekalan air Kuala Terengganu Utara. Sesungguhnya saya akui bahawa tanggungjawab untuk memperbaik pengurusan sumber dan perkhidmatan bekalan air adalah tidak mudah kerana adanya pelbagai kekangan dan amat sensitif kepada penduduk. Namun kerjasama erat dan usaha berterusan, terutamanya oleh Jabatan Bekalan Air, Syarikat Air Terengganu dan Lembaga Air Terengganu Laut telah berjaya mengatasinya satu persatu. Saya ucapkan terima kasih yang setingginya
dengan perhatian serius yang telah ditunjukkan oleh Yang Berhormat Dr. Haji Mamat dalam memastikan projek-projek infrastruktur air berjalan dengan lancar dan keceknaan beliau terhadap pelaksanaan inisiatif pemberian 20 meter padu air percuma bagi menjamin keperluan lebih 12,000 isi rumah miskin di negeri kita ini dapat dipenuhi. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebanyak 102 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja-kerja penyediaan infrastruktur asas dan bayaran pengambilan tanah untuk membangunkan bandar-bandar baru di Kuala Nurus, Kuala Terengganu dan Kemaman. Sebanyak 78.65 juta ringgit lagi diperuntukkan bagi membina kompleks pentadbiran Majlis Perbandaran Dungun yang baru dan 3.1 juta ringgit untuk menaik taraf kemudahan utiliti dan infrastruktur kawasan perindustrian di Kemaman, Dungun dan Maram. Suka juga untuk saya mengumumkan bahawa dataran Teluk Pasu akan dibangunkan sebagai tempat rekreasi keluarga yang baru dengan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit bagi melaksanakan fasa pertama. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, kerajaan negeri akan memperkasakan liputan internet di seluruh negeri melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Digital Nasional Berhad dengan memfokuskan kepada pelan pelaksanaan 5G dan pembinaan struktur telekomunikasi sedia ada dan baru di 373 tapak. Pelaksanaannya di 178 tapak melibatkan 4 daerah akan dimulakan pada tahun hadapan. Sebanyak 2 juta ringgit pula akan diperuntukkan bagi memperkasakan revolusi industri 4.0 dan artificial intelligence dengan izin di negeri kita ini menerusi tajdid. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, bagi meningkatkan mutu pengurusan kebersihan dan keindahan bandar, kerajaan negeri bersetuju menambah peruntukan kepada 77 juta ringgit bagi perbelanjaan berkaitan kontrak kebersihan dan pelaksanaan program kebersihan bandar, pembelian tong sampah, pertandingan PBT cemerlang, program Terengganu Bersih dan Lestari, bantuan sewaan tong sampah Roro, serta projek kutipan sampah. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, sebagai menghargai jasa para penjawat awam yang telah menggerakkan pentadbiran kerajaan, saya dengan ini mengumumkan pemberian bonus bernilai RM900 kepada hampir 14,000 penerima yang layak. Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, inisiatif-inisiatif yang saya umumkan ini adalah untuk membangunkan kapasiti rakyat dan negeri kita dalam 7 bidang seperti yang telah saya jelaskan semasa persidangan Terengganu Sejahtera lalu. Hanya dengan sokongan dan kerjasama daripada semua pihak sahajalah matlamat memacu Terengganu berdaya tahan ini dapat direalisasikan. Mengakhiri ucapan ini, suka saya mengingatkan diri saya dan kita semua supaya beramanahlah dalam melaksanakan tanggungjawab agar ia menjadi amal soleh yang menguntungkan kita pada hari yang pasti tiba nanti. Susah kita menanam padi, beras dibawa dari seberang, payah kita menjulang panji, habuan juga dipandang orang. Serak baju, bajulah lama, kenang sesepuh, janganlah bersedih. Hendak maju, majulah bersama, buang yang keruh, ambillah yang jernih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua dan menjadikan negeri ini baldatun thayyibah wa rabbul ghafur. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadang.